Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dikasihi Allah sekalian, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih mampu bernafas, mendengar, melihat dengan baik dan juga menghadiri majlis forum kita pada hari ini. Memperkenalkan diri saya Muhammad Faizul bin Razali selaku moderator satu anda pada hari ini. Bersama kami adalah 4 orang ahli panel jemputan yang terdiri daripada kalangan ilmuwan di KUIPS yang tidak asing lagi daripada kalangan pelajar KUIPS sendiri. Saya memperkenalkan ahli panel kita yang pertama, Saudara Muhammad Al-Amin bin Roslan. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua adalah Saudara Muhammad Fadli bin Arman. Dan saya Muhammad Faris bin Hamzah selaku moderator yang kedua. Dan bersama saya juga ahli panel yang ketiga iaitu Saudara Muhammad Sufi bin Kamal. Dan juga ahli panel kita yang keempat, Saudara Abdul Muhammin bin Mak Jusuh. Sebelum kita melangkah dengan lebih jauh ke dalam forum kita pada hari ini, tajuk forum perbincangan kita adalah subjek di peringkat universiti. Wajar atau tidak? Baiklah, dengan ini saya akan bertanya soalan pertama kepada panel kita, iaitu Saudara Muhammad Al-Amin bin Roslan. Baik, subjek agama sudah diajar di peringkat rendah dan menengah. Lalu, mengapa masih perlu dibawa ke peringkat universiti? Apakah realiti subjek ini masih diteruskan di peringkat yang lebih tinggi? Silakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator berkenaan dengan soalan yang diberikan oleh moderator, iaitu subjek agama sudah diajar di peringkat rendah dan menengah, lalu mengapakah masih perlu dibawa ke peringkat universiti? Apa realitinya subjek masih diteruskan di peringkat yang lebih tinggi? Berkenaan dengan soalan moderator, kita boleh kaitkan dengan soal adab dan sahsiah. Ini merupakan bahawa perbezaan di sekolah menengah dan di IPTA sangat berbeza, kerana sekolah menengah cara pembelajaran tidak meluas seperti di IPTA. Contohnya, cara pembelajaran di sekolah menengah, kita hanya belajar rukun Islam, rukun iman dan adab, tapi tidak meluas. Manakala belajar di IPTA sangat meluas. Contohnya, kita belajar adab etika untuk zaman alam kerajaan kita. Ini semua akan diguna pakai di IPTA, berbanding sangat dengan kita belajar adab di sekolah menengah dan di IPTA. Kalau kita tengok dekat surat khabar Sinar Harian pada 2019 tak silap saya, berkenaan dengan seorang pelajar, dia menjerit dan menunjukkan protes selepas menerima scroll ijazah sarjana muda pada majlis convocation. Ini kita boleh tengok bahawa akhlak dan sahsiah diri seorang pelajar tersebut sangat lemah dan tiada nilai ketamadunan yang tinggi dan ditunjukkan sebagai seorang yang berilmu. Oleh itu, pihak yang berkuasa untuk melahirkan graduan yang berakhlak dan beradab sopan seperti yang dituntut dalam Islam, kita perlu ada subjek agama untuk memberi kesedaran kepada pelajar. Di sini akhir kata saya untuk subjek agama ini tidak perlu dimansuhkan, tetapi perlu buat sebagai subjek elektif daripada dijadikan subjek wajib. Sampai di sini perbahasan saya serahkan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama. Baik, kita teruskan kepada ahli panel kita yang kedua, Saudara Muhammad Fadil bin Arman. Saudara, anak muda sekarang hanyut dan dilihat tidak serius ke arah proses kepimpinan negara pada masa akan datang. Sepatutnya kita meletakkan satu asas ataupun elemen kenegaraan kepada mahasiswa berbanding menyambung hayat subjek agama di peringkat universiti. Jadi apa pandangan saudara mengenai hal ini? Terima kasih Tuan Moderator atas soalan yang diberikan. Menjawab kepada soalan tersebut, pada pendapat saya,
Subjek agama amatlah penting untuk diajar kerana ia dapat menanam nilai kemanusiaan dan nilai patriotik secara berterusan. Pembelajaran subjek agama amatlah penting terutamanya di peringkat universiti. Melalui pembelajaran subjek agama ini, mahasiswa dan mahasiswi dapat diterapkan dengan nilai kemanusiaan dan nilai patriotik dalam diri mereka secara berterusan. Secara tidak langsung dapat melahirkan graduan-graduan yang berkualiti tinggi. Contoh nilai kemanusiaan yang dapat diterapkan kepada mahasiswa dan mahasiswi ialah berkenaan amalan berzakat. Adapun nilai patriotik yang dapat diterapkan kepada mahasiswa dan mahasiswi ialah berkenaan dengan peristiwa peperangan Mu'tah. Saya mulakan dahulu dengan nilai kemanusiaan yang boleh diterapkan kepada mahasiswa dan mahasiswi di universiti dalam bab agama, subjek agama. Dengan mempelajari subjek agama ini, mahasiswa dan mahasiswi akan mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat di dalamnya, contohnya di dalam amalan berzakat. Amalan berzakat boleh membiasakan seseorang itu supaya bersifat pemurah dan suka membantu. Amalan tersebut juga boleh membuang sifat kedekut dan bakhil. Selain itu, zakat boleh menguatkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang antara pembayar dengan anggota masyarakat yang lain. Seterusnya, zakat berperanan untuk memastikan sebuah anggota masyarakat itu menjadi lebih sempurna dan berfungsi untuk memelihara masyarakat daripada jurang perbezaan taraf sosial yang ketara. Akhir sekali, zakat merupakan amalan yang dapat membersihkan hati daripada sifat-sifat keji yang boleh memberi kesan negatif kepada masyarakat, iaitu sifat berdendam, iri hati dan hasad dengki. Sifat-sifat tersebut akan merebak dalam masyarakat jika hilang sifat berkasih sayang, tolong-menolong dan saling bersipati. Maka di sini jelaslah kewajaran untuk meneruskan pembelajaran subjek agama di universiti ini kerana ia dapat menanam nilai kemanusiaan dan nilai patriotik di dalam diri mahasiswa dan mahasiswi. Sekian saja dari saya serahkan semula kepada Tuan Moderator. Baiklah, terima kasih kepada panel kita yang kedua, Saudara Fadil. Dan diteruskan lagi dengan panel kita yang ketiga, iaitu Saudara Muhammad Sufi. Baiklah, tempoh pengajian sudah pun panjang dan penambahan subjek alternatif sebegini akan menambahkan lagi tempoh masa pengajian kepada mahasiswa. Lalu, di mana keuntungannya terhadap mahasiswa masa kini? Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang lagi bijaksana kerana telah menjemput saya untuk menghuraikan sedikit sebanyak mengenai tajuk ini. Pada pendapat saya, subjek agama di APT adalah wajar. Hal ini dapat mengembangkan pengetahuan Islam secara berperingkat. Ia merupakan salah satu daripada usaha berterusan untuk menerapkan ilmu pengetahuan agama Islam kepada pelajar APT. Ia merangkumi usaha memberi pengetahuan tentang ajaran Islam yang meliputi akidah, syariah dan akhlak. Ia menekankan kepada penghayatan terhadap akidah dan kepercayaan dalam Islam, pelaksanaan ibadah-ibadah khusus dan umum, serta memberikan panduan dalam membentuk sikap bertanggungjawab dalam diri terhadap pencipta manusia dan alam. Tambahan pula, pengetahuan Islam secara berperingkat dapat meningkatkan pengetahuan sejarah Islam secara umum. Hal ini kerana ia dapat memupuk sifat ingin tahu pelajar untuk lebih mengenali sejarah perkembangan Islam dengan lebih mendalam. Selain itu, sejarah Islam telah memberi banyak pengajaran dan peringatan kepada umat Islam, terutamanya di pelajar IPT, para pelajar IPT, agar tidak terjebak dengan perkara yang tidak sihat seperti pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, menyebarkan ajaran yang tidak benar dan lain-lain. Oleh hal yang demikian, pengetahuan mengenai sejarah Islam merupakan salah satu ilmu yang penting buat para pelajar kerana ia merupakan salah satu peristiwa besar yang pernah terjadi di dunia. Antaranya ialah peristiwa Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul terakhir di dunia. Seterusnya, para pelajar APT perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan tamadun Islam terdahulu dari semua aspek agar kita dapat mengukuhkan kekuatan yang sedia ada sekaligus menghalang musuh-musuh Islam daripada mengambil kesempatan melalui kelemahan umat Islam sendiri. Hal ini menunjukkan semangat juang yang tinggi dalam melakukan satu perkara yang dapat diterapkan dalam diri para pelajar IPT. Hal ini
dapat disimpulkan bahawa para pelajar perlu menitikberatkan mengenai kekuatan dan kelemahan tamadun Islam terdahulu sebagai salah satu penguat semangat bagi mereka untuk berjaya. Kesimpulannya, subjek agama di universiti ini mampu menambahkan ilmu pengetahuan tentang agama Islam kepada graduan, sekaligus menangani masalah ketidakjujuran dalam pekerjaan kerana mereka telah dibekalkan dengan ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam. Setakat ini sahaja yang dapat saya bahaskan pada kali ini. Kembali kepada Tuan Moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga. Seterusnya kita ke ahli panel kita yang terakhir, iaitu saudara Abdul Muhaimin bin Mak Yusof. Baiklah, persoalan yang terakhir kali ini adalah bagaimana subjek agama, khususnya TITAS, mampu memberikan impak besar terhadap mahasiswa sekiranya ia tetap diteruskan. Baiklah, kita minta pandangan daripada ahli panel kita yang keempat pada kali ini. Terima kasih kepada saudara moderator. Baik. TITAS adalah singkatan bagi Tamadun Islam dan Tamadun Asia, yang mana sebuah subjek yang diajar di peringkat IPT. Baik. Kita mempelajari tamadun Islam dan tamadun Asia adalah untuk menjadi iktibar kepada kita tentang kegemilangan masyarakat terdahulu dalam semua aspek kehidupan. Dengan mempelajari sejarah tamadun Islam dan tamadun Asia akan menjadikan umat Islam memahami kehendak Islam yang sebenar dan membuka hati umat Islam untuk mengamalkan ajaran Islam, seterusnya mengembalikan maruah umat Islam. Manakala bagi masyarakat yang lain turut dapat menuntut suatu sistem hidup yang berteraskan nilai sejagat, sederhana dan progresif serta dapat diterima oleh semua pihak. Dengan mempelajari TITAS, kita juga dapat mempelajari pengalaman serta kebijaksanaan orang tamadun dahulu dan dapat memupuk keharmonian masyarakat serta menghadapi cabaran dalam realiti kehidupan yang serba mencabar pada masa kini. Pembelajaran TITAS turut memberikan kefahaman yang padu bagi pelajar berkaitan sejarah, prinsip, nilai serta aspek utama pengajian ketamadunan di Malaysia, dan oleh kerana kita dapat membina kefahaman dan sikap toleransi dalam kalangan pelajar dari latar belakang yang majmuk dan berbilang kaum, berbilang bangsa. Generasi muda yang berpengetahuan, berfikiran matang serta sensitif terhadap isu-isu ketamadunan kontemporari juga dapat dilahirkan. Di samping pengukuhan jati diri dalam kalangan mereka dapat diberi penekanan melalui kursus TITAS ini. Dengan mempelajari tamadun Islam dan Asia, kita boleh jadikan seseorang tokoh yang terlibat sebagai inspirasi kepada diri untuk memperoleh kejayaan dengan mempelajari sifat-sifat yang ditunjukkan semasa perkembangan tamadun itu sendiri. Bagi saya, dengan mempelajari tamadun Islam dan tamadun Asia ini bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Sekian daripada saya. Wallahu alam, saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Secara kesimpulan, subjek agama masih relevan untuk dipelajari oleh sesiapa pun, tidak terkecuali oleh golongan para mahasiswi sendiri. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11 yang mafhumnya,
supaya Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama, yakni daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Di sini jelaslah membuktikan bahawa subjek agama di universiti akan membantu para mahasiswa dan mahasiswi sama ada dalam bidang pekerjaan mereka ataupun dalam kehidupan sebenar mereka selepas tamat pengajian mereka di universiti. Sekian sahaja daripada saya. Minta maaf jika terdapat kelemahan daripada kami. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya menutup forum ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.